Assalamualaikum semua. Okey, sekarang boleh dengar suara cikgu? Okey, good kalau boleh. Okey, sekarang tengok gambar yang cikgu bagi tu. Okey, sekarang cikgu mau kamu perhatikan dulu gambar tu. Lepas tu bagi tahu cikgu apa yang akan berlaku jika aiskrim tu cikgu biarkan selama 10 minit. Okey. Okey, ada jawab cair. Okey, betul. Cair. Okey, betul. Sebenarnya aiskrim ni akan cair bila cikgu biarkan dia selama 10 minit. Okey, kenapa aiskrim ni boleh cair? Sebab aiskrim ni dia punya suhu tinggi. Dia punya suhu rendah. Dia sejuk. Tapi suhu sepersekitaran tu adalah tinggi ataupun panas. Jadi kita tahu haba bergerak dari kawasan yang panas pergi kawasan yang sejuk. Sebab tu haba di persekitaran dia akan pergi dekat aiskrim ni dan menyebabkan aiskrim ni akan cair bila kita biarkan selama 10 minit. Okey, jadi ini ada kaitan dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu bab 9 haba. Cikgu bagi nota. Okey, tengok gambar yang pertama cikgu send yang ada bab 9 haba. Jadi hari ini kita akan belajar bab 9 iaitu haba. Tapi hari ini kita akan cover dua subtopik. Yang pertama adalah 9.1 hubung kait antara suhu dan juga haba, dan juga 9.2 iaitu pengaliran haba dan keseimbangan terma. Okey, tengok gambar yang kedua. Standard pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Okey, yang pertama, kamu dapat membandingkan beza antara haba dengan suhu. Kedua, kamu dapat menerangkan haba ni mengalir daripada kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Ketiga, kamu dapat menerangkan dan juga berkomunikasi mengenai pengaliran haba dalam fenomena alam. Dan yang terakhir, kamu dapat berkomunikasi mengenai konduktor haba dan juga penebat haba serta dia punya kegunaan dalam kehidupan seharian. Okey, sekarang kita masuk dulu. Apa hubung kaitan antara suhu dan juga haba? Okey, haba ni dia merupakan satu bentuk tenaga. Kita tahu tenaga ni ada banyak jenis. Contohnya tenaga bunyi, tenaga angin. Jadi haba ni adalah salah satu bentuk tenaga. Okey, haba dia mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Ingat ya? Dari yang tinggi kepada yang rendah ataupun dari yang panas ke kawasan yang sejuk. Okey, suhu ni pula ialah sukatan darjah. Okey, suhu ialah sukatan darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Okey, contohnya cikgu ada pasta, lepas tu cikgu didihkan air. Okey, mula-mula sebelum cikgu menyalakan api, air tu dia dalam suhu bilik kan? Okey, suhu bilik. Tapi bila cikgu nyalakan api, terus suhunya meningkat. Jadi apabila air tu kita panaskan, suhunya akan meningkat. Jadi suhu dia boleh berubah mengikut kita punya persekitaran. Okey, contoh yang kedua pula, ada jus botol. Jadi jus ni cikgu letakkan cube ais di sekelilingnya. Okey, mula-mula jus ni dia punya suhu adalah suhu bilik. Tapi bila dibiarkan dalam cube ais, suhunya menurun. Jadi ada dua sebab objek tu boleh berubah mengikut persekitaran suhu. Sama ada dia meningkat ataupun dia menurun. Okey, tengok gambar yang terakhir yang ada perbezaan antara haba dengan suhu. Okey, haba dengan suhu ni dia ada kaitan antara satu sama lain.
Tapi dua-dua ni bukan sama ya. Haba lain, suhu lain. Tapi dia ada kaitan antara satu sama lain. Okey, haba. Haba adalah satu bentuk tenaga. Suhu pula, dia adalah darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Ingat, haba adalah tenaga, suhu ni pula darjah kepanasan ataupun kesejukan. Okey, haba kita ukur dalam joule ataupun dia tulis sebagai J. Tapi suhu kita ukur dalam darjah Celsius ataupun Kelvin. Kalau dalam Malaysia ni kita biasa guna Celsius. Kalau luar negara macam Amerika, diorang biasa guna Kelvin. Okey, dua-dua ni sama, cuma dia punya takat darjah tu berbeza. Okey, haba. Kuantiti haba ni dia bergantung pada jenis bahan, kuantiti bahan dan juga suhu. Ingat ya, haba ni dia bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan juga suhu. Okey, suhu pula dia bergantung pada darjah pergerakan zarah-zarah di dalam suatu bahan. Contoh, zarah tu bergerak dengan cepat, maka suhu kita akan meningkat. Tapi kalau pergerakan zarah tu kurang, lambat, dia lambat bergerak, suhu kita tu akan menurun. Jadi suhu kita dia bergantung dengan pergerakan zarah. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh faham apa hubung kaitan antara suhu dan juga haba? Okey, kalau boleh, cikgu mau uji kamu kalau kamu faham. Okey, sekarang buka buku kerja. Ambil dulu buku kerja semua. Okey, buka muka surat 146. Okey. Kita buka surat 146. Cikgu bagi dalam 10 minit cukup. Okey. Slow. Okey, ambil dulu buku kerja. Buka surat 146. Okey, cikgu bagi masa 10 minit. Lepas tu kita bincang sama-sama. Okey, semua jawapan ni semua ada dalam nota cikgu ni ya. Tengok yang dekat atas gambar ni. Okey, semua ada dalam situ. Berkaitan antara haba dengan suhu. Okey, boleh buat dulu. Lepas tu kita bincang sama-sama. Okey, yang lain pun buka ya. Buka buku kerja, buka surat 146. Lepas tu jawab. Lepas 10 minit, cikgu bincang. Okey, sudah siap? Boleh cikgu bincang? Okey, boleh. Okey, sekarang cikgu bincang ya. Okey, yang belum siap tu pun dengar biar perbincangan cikgu. Nanti buat pembatulan. Okey, soalan yang pertama. Dia cakap raja di bawah menunjukkan dua bikar diisi dengan isi padu air yang berbeza dan mempunyai suhu yang sama. Okey, jadi satu bikar ni dia 100 cm3, yang satu lagi tu 50 cm3, tapi suhunya sama 80 darjah Celsius. Garis jawapan yang betul tentang perbezaan antara suhu dengan haba. Okey. Kuantiti haba bagi air di bekas P adalah lebih rendah ataupun tinggi. Okey, boleh tulis ya jawapan. Okey, tinggi. Okey, yang lain? Okey, adakah lebih rendah ke ataupun lebih tinggi? Okey, betul. Jawapannya adalah lebih tinggi. Okey, hal ini demikian kerana isi padu air dalam bekas P
lebih besar ataupun kecil? Okay, lebih besar. Semua jawab lebih besar. Okay, good adalah lebih besar. Jadi, masa yang lebih lama diperlukan untuk memanaskan isi padu air yang lebih. Okay, betul. Yang lebih besar. Okay, yang lebih besar dalam bekas P. Jadi, cikgu ulang balik ya, kalau ada yang tertinggal. Kuantiti haba bagi air di bekas P adalah lebih tinggi. Okay, dalam bekas P adalah lebih tinggi. Hal ini demikian kerana isi padu air di dalam bekas P adalah lebih besar. Masa yang lebih lama diperlukan untuk memanaskan isi padu yang lebih besar di dalam bekas P. Tahu, bekas P ni isi padunya banyak, besar. Jadi dia punya kuantiti haba pun tinggi dan masa yang dia perlukan untuk memanaskan isi padu tu adalah lebih lama berbanding dalam bikar Q. Okay, good. Semua faham. Sekarang nombor 2. Dia cakap tandakan right pada faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan haba dan suatu bahan. Okay, boleh bagi tahu cikgu? Okay, bagi tahu cikgu apa faktor yang mempengaruhi kandungan haba dalam suatu bahan. Cikgu ada terangkan tadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi kita punya haba. Okay, betul. Kuantiti bahan betul. Suhu betul. Jenis bahan pun betul. Okey, semua jawapan kamu betul. Jadi ada 3 faktor, ingat ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi kandungan haba dalam suatu bahan, iaitu kuantiti bahan. Okay, kalau bahan yang besar, dia punya kuantiti haba pun besar. Okay, suhu pun dia mempengaruhi. Kalau suhu tinggi, maksudnya kuantiti haba kita besar ataupun banyak. Dan jenis bahan pun mempengaruhi, sama ada dia aluminium, konduktor haba ataupun pendapat haba. Okey, untuk jenis bahan ni nanti kita akan belajar lepas ni lagi mengenai konduktor haba dan juga penebat haba. Okey, sekarang nombor 3, dia cakap bezakan antara haba dengan suhu. Okey, untuk haba, definisi haba. Suatu bentuk, dia suatu bentuk apa yang menaikkan suhu suatu bahan. Okey, tenaga. Okey, good, very good. Haba ialah suatu bentuk tenaga. Okey, untuk suhu pula, dia punya definisi. Ukuran darjah apa atau apa suatu objek. Ingat ya, suhu dia adalah ukuran darjah untuk okey, good. Kepanasan atau kesejukan. Ingat ya, suhu kita ukur sama ada objek tu, bahan tu ataupun apa-apa tu adalah panas ataupun sejuk. Jadi suhu kita gunakan untuk ukuran kepanasan atau kesejukan suatu objek. Okey, sekarang unit SI. Untuk haba kita panggil sebagai okey, joule. Very good. Haba, unit SI-nya adalah joule. Okey, untuk suhu. Okey, siapa tahu unit SI bagi suhu kita tulis sebagai okey, Kelvin K. Okey, good, betul. Celsius atau Kelvin. Okey, good. Yang tulis Kelvin pun betul. Sama ada kamu tulis Celsius ataupun Kelvin pun mana-mana betul. Sebab dua-dua tu kita gunakan untuk suhu. Tapi biasanya kalau kita di Malaysia ni kita guna darjah Celsius. Kita guna darjah Celsius. Kalau dekat luar negara macam Amerika, dia orang guna Kelvin.
Okay, tapi kalau untuk pilihan jawapan sini, mana-mana pun kamu tulis betul. Okey, sekarang cikgu bacakan jawapan untuk ciri-ciri bagi haba ya. Kamu tengok jawapan kamu masing-masing. Okey, haba. Dia mengalir dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Okey, cikgu bacakan sekali lagi. Haba dia mengalir dari kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Okey, haba dia bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan suhu. Okey, dapat. Ada yang tertinggal? Okey, good. Sekarang cikgu baca pula ciri-ciri bagi suhu. Okey, Afiq, ada yang tertinggal? Okey. Okey, untuk haba. Haba bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan suhu. Yang jawapan nombor 2 tadi tu. Kamu tulis balik dekat bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan juga suhu. Okey, sekarang cikgu bacakan ciri-ciri untuk suhu pula. Okey, ciri-ciri untuk suhu. Suhu meningkat apabila dipanaskan. Kita tahu suhu akan meningkat apabila kita panaskan dan menurun apabila disejukkan. Okey, suhu dia bergantung kepada getaran zarah-zarah. Semakin laju getaran, semakin tinggi suhu. Okey, clear? Ada yang tertinggal? Kalau ada tertinggal boleh bagi tahu. Cikgu ulang sekali lagi. Okey, tiada. Okey, kalau tiada, kita akan teruskan pula dengan pengaliran haba dan juga keseimbangan terma. Cepat, cikgu bagi nota. Okey, download dulu nota cikgu tu. Lepas tu tengok yang pertama, iaitu cara pengaliran haba. Okey, haba kita tahu dia mengalir dari objek yang panas ke objek yang sejuk. Jadi macam aiskrim tadi itulah, bila cikgu biarkan dia selama 10 minit, dia akan mencair sebab suhu bilik tu dia menyerap haba. Lepas tu menyebabkan aiskrim tadi tu mencair. Okey, sekarang kita belajar pula macam mana cara pengaliran haba. Okey, jadi ada 3 jenis haba tu mengalir. Okey, yang pertama adalah kondaksi. Kedua adalah perolahan dan yang ketiga adalah sinaran. Okey, kita tengok yang pertama, kondaksi. Okey, kondaksi ni adalah proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan yang sejuk melalui medium pepejan. Ingat, kondaksi ni untuk pepejan. Okey, untuk pengaliran haba dalam pepejan, kita panggil sebagai kondaksi. Okey, macam mana dalam pepejan tu boleh mengalirkan haba? Jadi, zarah-zarah yang menerima tenaga haba tu, dia akan bergetar. Okey, dia akan bergetar dan dia akan melanggar antara satu sama lain.
Bila dia melanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap, dia dapat memindahkan haba ke seluruh medium. Jadi, dari molekul yang panas, dia bergetar, lepas tu dia pindahkan ke sebelah, lepas tu yang sebelah ni lagi pindahkan ke sebelah, sehinggalah sampai dekat medium yang sejuk. Dan medium yang sejuk tu, dia akan jadi panas sebab dia menerima pengaliran haba dari molekul yang panas. Ingat ya, dari pergerakan zarah-zarah tu. Zarah-zarah tu bergetar, lepas tu dia melanggar satu sama lain, lepas tu baru dia transfer, baru dia hantar haba tu pergi satu tempat, lepas tu satu tempat tu dia hantar ke medium yang lain. Sebab tu, kita tahu dari yang panas, dia akan bergerak kepada medium yang sejuk. Tapi untuk kondaksi ni, dia hanya untuk medium pepejal. Ingat ya, pepejal. Pepejal tu contohnya macam meja, kuali, apa-apa pepejal. Kita tahu sudah belajar pepejal kan, dia punya zarah-zarah tersusun rapat. Dia cuma boleh bergetar, dia tak boleh bergerak bebas macam cecair dan juga gas. Okey, selesai untuk kondaksi. Kita pergi yang kedua, untuk perolakan. Okey, perolakan ni pula haba dialirkan melalui pergerakan bendalir. Okey, bendalir ni apa? Dia adalah cecair ataupun gas. Jadi bendalir tu sama ada dia cecair boleh, gas pun boleh. Jadi kita panggil sebagai bendalir. Dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Sama macam juga kita tahu haba dari panas ke sejuk. Okey, jadi bahagian bendalir yang menerima haba tu dia akan mengembang. Okey, dia akan mengembang dan akan menjadi kurang tumpat. Okey, kita tahu bila dia kurang tumpat dia akan naik ke atas. Ya, dia akan mengembang dulu, lepas tu dia jadi kurang tumpat dan dia naik ke atas. Kita belajarkan ketumpatan. Bila dia kurang tumpat, dia akan terapung, dia akan naik ke atas. Okey, untuk bahagian bendalir yang sejuk pula, dia jadi lebih tumpat. Jadi lebih tumpat, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Okey, tengok gambar aja tu. Yang anak panah warna merah ni adalah bendalir yang panas dan biru tu adalah bendalir yang sejuk. Kenapa? Yang panas ni, okay, bendalir yang panas ni dia naik ke atas sebab dia sudah mengembang, lepas tu dia jadi kurang tumpat. Dia akan naik ke atas. Okey, untuk bendalir yang sejuk ni pula, dia adalah lebih tumpat. Jadi dia akan turun ke bawah. Sebab tu bila kita panaskan air, kalau kita perhatikan, air tu akan menggelembung bahagian atas kan? Yes. Yang menggelembung tu sebenarnya adalah bendalir yang dari bawah dia naik ke atas sebab dia dia kurang tumpat. Okey, selesai untuk perolakan. Okey, kita tengok cara yang ketiga iaitu sinaran. Okey, sinaran ni adalah proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. Dia adalah tanpa sebarang medium. Jadi haba boleh merambat menerusi ruang kosong ataupun vakum. Okey, jenis permukaan, suhu dan juga luas permukaan mempengaruhi kadar pengaliran haba. Okey, boleh faham 3 cara pengaliran haba. Okey, good. Kalau boleh, cikgu teruskan lagi sikit untuk pengaliran haba tapi dalam fenomena alam semula jadi. Jadi alam semula jadi ni dia pun ada pengaliran haba. Okey, contohnya adalah pembentukan bayu darat dan juga bayu laut. Jadi bayu darat dan juga bayu laut ni dia merupakan contoh semula jadi bagi proses pengolahan ataupun disebut sebagai pengolakan. Okey, jadi cikgu terangkan dulu bayu laut. Macam mana bayu laut ni boleh terjadi? Okey, ingat ya, bayu laut, angin dari laut ke darat. Jadi dia berlaku pada waktu siang. Ya, dia berlaku pada waktu siang. Jadi pada waktu siang, matahari ni dia memanaskan darat lebih cepat berbanding laut. Okey, matahari tahu darat dia lagi panas berbanding laut.
Jadi, udara panas di darat tu akan mengembang dan menjadi kurang tumpat. Kita tahu kalau objek satu medium tu dia panas, dia akan mengembang, lepas tu menjadi kurang tumpat. Bila kurang tumpat, yang biasa dia akan naik ke atas. Okay, dia akan naik ke atas. Sebab apa? Sebab dia ringan, dia kurang tumpat. Ingat ya, dekat darat ni dia mengembang, lepas tu dia jadi kurang tumpat, lepas tu dia akan naik ke atas sebab dia ringan. Jadi, udara sejuk yang lebih tumpat bergerak dari permukaan laut untuk menggantikan udara panas di darat dan menghasilkan bayu laut. Okay, jadi udara yang panas tadi tu dekat darat, dia kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Tapi udara sejuk tu yang dekat laut tu, dia akan bergerak ke arah barat dan menghasilkan bayu laut. Sebab tu kita panggil bayu laut sebab dia punya udara tu dari laut pergi ke barat. Jadi kita panggil sebagai bayu laut. Okey, tengok gambar yang terakhir iaitu bayu darat. Ya, bayu darat. Okey, bayu darat ni pula dia terbalik. Dia berlaku pada waktu malam. Ingat, bayu laut dia waktu siang. Angin dari laut. Kalau bayu darat pula waktu malam, angin dari darat. Sebab tu kita panggil nama dia bayu darat sebab angin tu, udara tu dia dari darat ke laut. Okey, jadi pada waktu malam darat menjadi lebih sejuk dan lebih cepat berbanding dengan laut. Jadi darat ni jadi lebih sejuk berbanding kita punya laut. Udara di permukaan laut yang lebih panas, dia akan menjadi kurang tumpat. Lepas tu, bila dia kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Okay, dia kurang tumpat dekat laut ni, dia akan naik ke atas. Tapi udara sejuk yang turun dari darat ni, dia akan bergerak ke arah laut dan menghasilkan bayu darat. Ingat, udara sejuk dekat darat ni, dia lebih tumpat. Jadi dia akan bergerak daripada darat ke arah laut dan dia menghasilkan bayu darat. Okey, konsepnya senang. Kita ingat, kalau bayu darat, dia dari darat ke laut. Kalau bayu laut, dia dari laut ke darat. Ingat begitu. Dan dia punya konsep, ingat, bila dia kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Sebab kenapa dia boleh naik? Sebab dia ringan. Dia kurang tumpat, jadi dia ringan. Sebab tu dia boleh naik ke atas. Okey, boleh? Okey, boleh faham? Bayu darat dan juga bayu laut. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu. Cikgu explain balik. Okay, good. Kalau faham, okay. Kalau faham, cikgu minta buat muka surat 150 boleh? Okay, 150 ni pun lebih kurang macam tadi tu. Jadi jawapan semua ada dalam nota cikgu ni. Okay, boleh baca betul-betul, boleh tengok. Lepas ni cikgu bincang sama-sama. Macam mana jawapannya, boleh begitu, okay? Cikgu bagi masa dalam 10 minit. Lepas tu kita bincang sama-sama. Okay, belum. Okay, kalau belum, cikgu bagi dalam 2 minit lagi. Okay, boleh siapkan 2 minit lagi. Lepas tu kita bincang. Okay, kalau kamu dah faham tu, okay, kamu boleh tinggalkan kosong dulu ataupun kamu boleh tulis apa-apa. Sebab nanti cikgu bincang je. Lepas tu cikgu explain kenapa jawapannya begitu. Okay, jangan risau ya. Okay, cikgu bincang ya. Okay, sebelum tu boleh dengar suara cikgu. Okay, good. Kalau boleh, sekarang cikgu bincang ke surat 150.
Okey, soalan yang pertama. Dia cakap, namakan dua fenomena semula jadi yang melibatkan pengaliran haba secara perolahan. Jadi, ada dua tadi cikgu cakap. Iaitu jawapan, kamu rasa apa dua fenomena semula jadi? Yang cikgu ajar tadi tu ada dua. Itu dah jawapan dia. Okey. Okey, bayu laut dan bayu darat. Okey, good. Yang lain? Okey, ada jawapan yang lain? Okey, jawapan nombor 1 adalah bayu laut dan juga bayu darat. Jadi, dua fenomena semula jadi yang melibatkan pengaliran haba secara perolahan, iaitu bayu laut dan juga bayu darat. Tandakan right. Okey, untuk isi tempat kosong bagi pernyataan di bawah. Okey, cikgu mulakan yang untuk A. Cikgu baca jawapan, skema jawapan. Kamu tengok jawapan kamu ya. Okey, yang A. A tu pada waktu siang. Jadi, yang pertama tu, darat menjadi panas lebih cepat daripada laut. Okey, darat menjadi panas lebih cepat daripada laut. Okey, yang kedua. Udara panas yang kurang tumpat di darat bergerak ke atas. Udara panas yang kurang tumpat di darat bergerak ke atas. Okey, yang ketiga. Udara sejuk dari laut bergerak ke daratan untuk memenuhi ruang kosong yang ditinggalkan. Okey, nombor 3. Udara sejuk dari laut bergerak ke daratan untuk memenuhi ruang kosong yang ditinggalkan. Okey, yang keempat. Pergerakan udara sejuk dari laut ke darat ini disebut sebagai bayu laut. Okey, ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, cikgu baca sekali lagi. Ulang. Okey, cikgu baca sekali lagi. Lepas tu tengok betul-betul ya. Okey. Dapat. Cikgu baca sekali lagi ya. Untuk A, yang pertama, darat menjadi panas lebih cepat daripada laut. Okey, darat menjadi lebih cepat berbanding laut. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Udara panas yang kurang tumpat di darat bergerak ke atas. Udara panas yang kurang tumpat di darat bergerak ke atas. Okey, yang ketiga, udara sejuk dari laut bergerak ke daratan untuk memenuhi ruang kosong yang ditinggalkan oleh udara panas. 3. Udara sejuk dari laut bergerak ke daratan untuk memenuhi ruang kosong yang ditinggalkan oleh udara panas. Okey, yang keempat, pergerakan udara sejuk dari laut ke darat ini disebut sebagai bayu laut. Okey, jadi bayu laut ni macam mana dia terjadi? Okey, pada waktu pagi kita tahu ada matahari kan. Jadi darat ni dia lebih cepat panas berbanding laut. Okey, darat ni lagi panas berbanding laut. Jadi udara yang dekat darat ni dia mengembang dan dia menjadi kurang tumpat. Okay, bila jadi kurang tumpat, kita tahu dia akan bergerak ke atas. Okay, dia akan bergerak ke atas. Jadi udara sejuk yang dari laut tu dia akan bergerak dari laut pergi ke darat. Okay, fungsinya apa? Sebab dia mau memenuhi ruang yang kosong yang sudah ditinggalkan tadi oleh udara panas tu. Kan udara panas tu kurang tumpat, jadi dia naik ke atas. Jadi sekarang dekat darat tu udaranya kosong. Jadi udara yang sejuk dari laut dia akan bergerak dari laut ke darat untuk memenuhi ruang kosong.
Okay, jadi inilah kita panggil sebagai bayu laut sebab udara sejuk dari laut pergi ke darat. Okay, clear. Faham sudah macam mana bayu laut tu? Okay. Okay, good. Kalau faham, sekarang kita buat B pula. 2B. Okay, 2B. Cikgu bacakan soalan yang pertama. Okay. Okay, ini pada waktu malam ya. Pada waktu malam. Jadi yang pertama tu, darat menyejuk lebih cepat daripada laut. Pertama, darat menyejuk lebih cepat daripada laut. Okay, yang kedua. Udara panas yang kurang tumpat di laut bergerak ke atas. Udara panas yang kurang tumpat di laut bergerak ke atas. Okey, yang ketiga, udara sejuk dari darat bergerak ke laut untuk memenuhi ruang kosong yang ditinggalkan oleh udara panas. Okay, nombor 3. Udara sejuk dari darat, dia bergerak ke laut untuk memenuhi ruang kosong yang ditinggalkan oleh udara panas. Okay, yang keempat. Pergerakan udara sejuk dari darat ke laut ini disebut sebagai bayu darat. Okay, yang keempat. Pergerakan udara sejuk dari darat ke laut ini disebut sebagai bayu darat. Okey, ada yang tertinggal? Okey, kalau ada tertinggal bagi tahu, cikgu akan ulang sekali lagi. Okey, tiada. Okey, good. Sekarang kita tengok nombor 4 pula ya. Okey, nombor 4 tu yang matahari. Matahari merupakan sumber utama tenaga haba di bumi. Kita tahu matahari ni panas, jadi dia adalah sumber tenaga haba. Okey, tandakan right pada cara pemindahan haba dari matahari ke permukaan bumi. Okey, jawapannya adalah okey, kamu rasa dia kondaksi, perolakan ataupun sinaran? Ingat, dia tiada medium. Okey, matahari terus dia dapat menjadi sumber utama tenaga haba. Dia dapat mengalirkan tenaga haba tanpa medium. Jadi dia adalah jenis perolakan kah, sinaran kah ataupun kondaksi. Okey, sinaran. Okey, good. Jawapannya adalah sinaran. Sebab dia tanpa medium. Okey, jawapan yang B, cikgu baca ya. Jelaskan jawapan anda di 4A. Okay, kenapa cara pemindahan haba tu dari matahari ke permukaan bumi tu adalah secara sinaran? Sebab sinaran dapat memindahkan haba melalui ruang kosong ataupun kita panggil sebagai vakum. Okay, cikgu baca sekali lagi. Sinaran dapat memindahkan haba melalui ruang kosong ataupun vakum. Okey, dapat? Jawapan nombor 4. Okey, dapat. Kalau ada yang tertinggal boleh bagi tahu cikgu. Cikgu ulang sekali lagi. Sebelum kita masuk yang terakhir sekali, iaitu konduktor haba dan juga penebat haba. Okey, cikgu teruskan untuk konduktor haba dan juga penebat haba. Okey. Okey, download dulu nota cikgu, konduktor haba dan juga penebat haba. Okey, tengok yang pertama, iaitu konduktor haba. Okey, ini kamu belajar. Dari sekolah rendah pun ada belajar. Masa tingkatan 1 cikgu tak pasti. Tapi memang kamu sudah belajar konduktor haba dan juga penebat haba. Okey, konduktor haba.
Okay, konduktor haba ni adalah bahan yang boleh mengalirkan haba. Jadi apa-apa bahan yang boleh mengalirkan haba kita panggil sebagai konduktor haba. Okey, ada dua contoh di sini. Yang pertama adalah mercury. Jadi mercury yang dalam termometer ni adalah sejenis konduktor haba yang baik. Kenapa dia adalah konduktor haba? Sebab mercury ni dia dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Dia dapat kesan perubahan haba tu ada, dia dapat kesan perubahan suhu tu dan dia dapat mengalirkan haba. Sebab tu, mercury ni adalah salah satu bahan yang boleh mengalirkan haba. Okay, ini adalah contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua adalah dasar kuali. Okay, yang dekat bawah kuali tu, kita tahu biasanya dia diperbuat daripada logam. Okay, kenapa dia diperbuat daripada logam? Sebab untuk mengalirkan haba ke makanan dengan cepat. Okay, sebab tahu logam adalah bahan yang boleh mengalirkan haba. Jadi logam ni adalah konduktor haba. Okay, sekiranya bawah ni diperbuat daripada kayu, jadi kita punya makanan tu lambat masak sebab kayu bukan konduktor haba yang baik. Kayu bukan konduktor haba. Sebab tu kita biasa kuali-kuali tu dekat bawah tu dia memang akan buat logam. Sebab logam dapat mengalirkan haba. Dia adalah konduktor haba yang baik. Okey, selesai konduktor haba. Tengok yang kedua, iaitu penebat haba. Okey, jadi kalau konduktor ni adalah bahan yang boleh mengalirkan haba, penebat haba ni pula adalah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Ingat ya, penebat. Penebat ni adalah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Jadi ada sini ada dua contoh. Yang pertama adalah sarung tangan ketuhar. Sarung tangan ketuhar yang merupakan penebat haba dapat mengelakkan tangan kita ni daripada melecut ketika mengeluarkan dulang makanan yang panas dari ketuhar. Jadi sarung tangan ni adalah penebat haba sebab dia dapat menghalang haba tu daripada mengalir. Okey, yang kedua pula adalah peralatan dapur. Okey, biasanya peralatan dapur yang diperbuat daripada kayu, dia dapat menghalang haba tu daripada mengalir ke tangan kita ketika memasak. Okey, biasanya macam sendok-sendok tu semua, dia diperbuat daripada kayu ataupun stik begitu. Sebab apa? Sebab dia untuk menghalang haba tu mengalir. Halang tu haba tu daripada mengalir. Sebab tu biasanya kayu-kayu ni kita gunakan untuk memasak. Sebab dia adalah penebat haba yang baik. Ingat, penebat haba adalah bahan yang boleh menghalang haba. Kalau konduktor haba pula adalah bahan yang mengalirkan haba. Okey, boleh faham konduktor haba dan juga penebat haba. Okey, kalau boleh, sekarang cikgu akan bagi beberapa gambar. Lepas tu cikgu mau kamu kenal pasti. Okey, gambar yang cikgu bagi ni, dia adalah konduktor haba ataupun penebat haba. Okey, boleh? Okey, sekarang cikgu bagi gambar yang pertama. Okey, beritahu cikgu. Baju sejuk ni adalah konduktor haba ataupun penebat haba? Okey, betul semua. Okey, good. Semua pandai. Jadi, baju sejuk ni adalah penebat haba sebab dia boleh menghalang haba tu daripada mengalir. Okey, sekarang tengok gambar yang kedua cikgu bagi. Okey, kenal pasti tapak setrika tu adalah konduktor ataupun penebat?
Okay, konduktor haba. Okay. Ada lagi yang mau jawab? Okay, konduktor haba. Jadi betul. Tapak setrika ni adalah konduktor haba. Sebab dia dapat mengalirkan haba. Okay, gambar yang ketiga. Kamu rasa dia konduktor haba ataupun penebat haba? Okay, konduktor haba. Okay, very good semua. Jadi, periuk ni adalah konduktor haba sebab dia boleh mengalirkan haba ketika kita memasak. Okay, yang terakhir adalah cawan. Okay, tengok cawan ni. Dia adalah konduktor haba ataupun penebat haba. Okay, good. Jawapannya adalah penebat haba. Jadi, cikgu rasa kamu sudah boleh kenal pasti apa tu konduktor haba dan juga tu apa penebat haba. Okay, jadi sebelum kelas kita berakhir, okay, cikgu sebenarnya dah buat satu aktiviti. Okay, siapa di sini mahir ataupun pandai buat video? Okay, video dalam 30 saat begitu. Okay, siapa yang pandai buat video? Tak pandai. Sebab cikgu ingat mau buat aktiviti. Ini cikgu mau buat aktiviti untuk kelas kamu ni. Pertandingan video kreatif untuk konduktor haba dan juga penebat haba. Okay, video ni dah payah lama pun, dia dalam 30 saat. Okay, dalam video ni kamu boleh ambil video ataupun ambil gambar apa-apa alat yang di rumah kamu tu yang merupakan konduktor haba ataupun penebat haba. Lepas tu kamu terangkan kenapa dia konduktor haba ataupun kenapa dia penebat haba. Jadi, 3 video terbaik tu cikgu akan bagi hadiah. Okay, tapi lama video tu cuma 30 saat. Okay, contohlah kamu ambil gambar setrika. Lepas tu kamu bagi tahu dekat tulisan tu, dekat tulisan, okay, setrika ni merupakan konduktor haba. Begitu. Kenapa dia konduktor haba? Sebab tapak setrika terbuat daripada logam yang dapat mengalirkan haba. Okay, buat begitu. Sangat simple. Okay, boleh? Okay, so cikgu akan pilih 3 video yang terbaik. Okay, tak payah buat panjang-panjang. Sebab ini video santai-santai saja. Okay, buat dalam 30 saat. Lepas tu 3 video terbaik tu cikgu akan pilih. Lepas tu cikgu akan bagi hadiah. Okay. Ini untuk yang 3 terbaik tu cikgu akan bagi hadiah sekali dengan yang pelajar terbaik ya. Sebab setiap kelas cikgu akan perhatikan siapa yang paling aktif, siapa yang rajin datang kelas. Itu pun juga akan bagi hadiah. Okay, ada apa-apa soalan untuk kita punya aktiviti video ni? Okay, kalau ada soalan boleh bagi tahu dulu, boleh tanya. Kita masih ada 10 minit lagi. Okay, video tu kamu boleh edit guna apa-apa app aplikasi.
Okey, gambar sejahtera cikgu ataupun mau explain. Okey, entah gambar, lepas tu kau boleh explain sikit-sikit. Contoh kamu ambil gambar seterika. Okey, lepas tu bagi tahu situ letak tulisan. Okey, seterika ni adalah konduktor haba kerana tapak seterika tu terbuat daripada logam dan boleh mengalirkan haba. Penerangan tu kau boleh tengok dalam Google, dari mana-mana. Kalau tengok dalam buku teks pun boleh. Ataupun kalau kau mau ambil contoh yang cikgu punya dalam nota cikgu ni, yang ada kuali, ada sarung tangan Tok Tuhar dengan peralatan dapur ni pun boleh. Lepas tu ambil ayat cikgu tu pun tiada masalah. Kalau cikgu tahu kamu ni mungkin ramai yang pandai buat video, jadi cikgu buat aktiviti untuk pertandingan video kreatif. Okey, boleh? Sekejap, cikgu akan pilih 3 video yang paling kreatif. Okey, tak perlu buat lama pun, dalam 31 itu okey. Okey, video tu kamu boleh hantar dalam WhatsApp boleh ataupun dalam Telegram ni pun boleh. Dalam boleh PM cikgu. Jangan hantar dalam grup. Okey, so kelas kita mau sudah selesai. Okey, sekarang cikgu mau kamu tulis refleksi. Apa yang kamu sudah belajar pada hari ini? Okey, boleh tulis kamu sudah belajar apa hari ini? Boleh tulis sekarang. Okey, refleksi, tulis refleksi sebelum kita habis kelas. Okey, apa yang kamu sudah belajar pada hari ini? Okay, good. Sefi, Nazia pun good. Okay, yang lain? Sebelum cikgu habis kelas, tulis dulu ya. Refleksi. Okay, begitu. Hari ini saya mengetahui apa, saya belajar apa. Okay, boleh tulis refleksi. Okay, good. Okay, jadi sekarang okay, siapa yang belum masuk voice chat tu masuk dulu. Cikgu mau ambil kehadiran. Okay, jadi habislah kelas kita pada hari ini. Okay, jadi boleh leave voice chat. Lepas tu kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa hantar video ya. Okay, nanti cikgu bagi poster ni dalam grup WhatsApp supaya kamu tak lupa. Tarikh kelas hantar 8 September. Okay, bye semua.
Oke, sama-sama. Oke, bye. Oke, bye. Jangan lupa ya buat video. Oke, boleh les voice chat.